Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bersama lagi Teacher Rin dalam Matematik Tingkatan 2. Okey, hari ini kita akan belajar bab 9, laju dan pecutan. Okey, 9.1 laju dan standard pembelajarannya adalah 9.1.1 menerangkan maksud laju sebagai suatu kadar yang melibatkan jarak dan masa. Okey, baik. Hari ini cikgu akan berkongsi kepada kamu beberapa gambar rajah yang kita selalu jumpa di persekitaran kita, terutamanya di jalan raya ataupun lebuh raya. Okey, di sini kita dapat lihat had laju yang ditetapkan di kawasan-kawasan tertentu di dalam Malaysia. Okey, sebagai contoh bandar, luar bandar dan di lebuh raya, kita dapat lihat di situ had laju maksima yang kita boleh gunakan ketika menggunakan jalan-jalan di lokasi-lokasi yang berkenaan. Okay, di bawah itu juga kita dapat lihat apa yang diletakkan di belakang bas persiaran yang menunjukkan bahawa penggunaan had laju yang di lebuh raya adalah hadnya adalah 90 km sejam dan di jalan biasa adalah 80 km per jam. Apa itu laju? Okey, dalam video ini cikgu akan kongsikan kepada kamu apa yang dimaksudkan dengan laju. Sebelum itu, cikgu ingin kongsikan juga satu video yang biasa kamu lihat yang boleh kita kaitkan dengan laju. Jom kita tengok. There he is, left of picture. It's Simbine on the pick at the transition. Now he's into the running phase, and Blake almost looking as if he's working too hard to grass. He's got what, half a yard to make up at this stage on Simbine. Hughes coming through strongly. If that race had been 120 metres, I think Hughes would have been the winner. Okey, kita dapat lihat di sini adalah perlumbaan 100 meter antara pelari-pelari di satu perlawanan sukan lah. Okey, dan satu acara sukan. Okey, ini adalah merupakan perlumbaan 100 meter. Ini menunjukkan bahawa jarak yang dilalui oleh kesemua pelari adalah sama. Apa yang menentukan bahawa seseorang itu dinobatkan sebagai juara? Ya, pastilah kita akan melihat pelari yang menghabiskan 100 meter itu dalam masa yang paling pantas. Okey, apabila masa paling pantas, maka kita dapat kaitkan dengan lajunya juga adalah laju yang paling tinggi berbanding pelari yang terakhir sekali yang mengambil masa lebih panjang dan lajunya akan menjadi kurang daripada pelari-pelari yang lebih awal. Okey, jadi apa itu laju? Okey, jom kita lihat apa itu laju. Okay, laju ialah kadar perubahan jarak terhadap masa. Okay, dalam formula kita dapat lihat di sini, laju adalah bersamaan dengan jarak dibahagikan dengan masa. Okay, sepanjang tajuk ini kita akan gunakan segitiga JLM. J di atas adalah jarak manakala L dan M berduduk di bersebelahan di dalam segitiga ini. Bagaimana hendak menggunakan segitiga ini? Cikgu akan berkongsi kepada kamu selepas kita lihat contoh-contoh yang berikut. Okay, jom kita lihat contoh yang pertama. Amal berjalan ke sekolah yang jaraknya 100 meter selama 5 minit. Hitung lajunya. Okay, bagi menyelesaikan masalah seperti ini, apa yang perlu kamu buat adalah kamu kena pasti maklumat-maklumat yang ada di dalam soalan. Sebagai contoh, jaraknya adalah 100 meter. Labelkannya sebagai J. Manakala 5 minit adalah masa. Dan seterusnya, laju yang diminta oleh soalan ini adalah L.
Baik. Menggunakan JLM, okey. Sebelum itu saya hanya meletakkan sahaja dahulu JLM di sebelah kerana kita masih lagi menggunakan formula yang cikgu sebutkan sebelum ini, iaitu apa? Laju adalah bersamaan jarak dibahagikan dengan masa. Apa itu tangan tu? Okey, nanti kita akan tengok ya apa kegunaannya. Jadi laju adalah jarak dibahagikan dengan masa. Okey, apakah jarak yang ada di sini? 100 meter. Okey, dan masanya adalah 5 minit. Jadi 100 dibahagikan dengan 5, maka lajunya adalah 20 meter per minit. Bagaimana hendak menjawabnya? Okey, maka Amal berjalan 20 meter setiap minit. Okey. Baik, jom kita tengok contoh yang kedua. Jarak di antara Alor Setar dan Kuala Lumpur adalah 432 kilometer. Akif dan Aisar memandu kereta masing-masing dari Alor Setar ke Kuala Lumpur untuk menghadiri suatu seminar. Akif mengambil masa 6 jam untuk sampai ke Alor Setar, manakala Aisar mengambil masa 2 jam lebih cepat daripada Akif. Hitung laju kedua-dua buah kereta itu. Okey, laju kereta Akif semestinya jarak dibahagikan dengan masa. Jarak bagi kedua-duanya sama kan? Jadi 432 dan masa yang diambil oleh Akif adalah 6 jam. Okey, kita dapat lihat di sini laju kereta Akif adalah 72 km per jam. Manakala Aisar pula, jaraknya adalah 432 km kerana sama tempat destinasi mereka. Tapi masa yang diambil 2 jam lebih cepat. Menunjukkan bahawa masa yang diambil oleh Aisar adalah 6 tolak 2 jam, iaitu 4 jam. Jadi kita kira seperti biasa 432 dibahagikan dengan 4 dan dapatlah jawapannya adalah 100 km per jam. Dalam soalan ini, dia hanya meminta kita untuk menghitung laju kedua-duanya. Jadi tidak perlu membuat apa-apa perbandingan ataupun kesimpulan selepas membuat pengiraan itu. Jadi itulah jawapan untuk soalan ini. Dan cikgu ingin bertanya kepada kamu, laju kereta siapakah yang lebih tinggi? Siapa yang memandu lebih laju dalam kes ini? Ya, Aisar memandu lebih laju berbanding Akif. Okey, jom cikgu kongsikan kepada kamu bagaimana untuk menjawab soalan dalam tajuk ini dengan mudah. Ya. Sebelum itu, cikgu tunjukkan dulu tips-tipsnya yang kita dah boleh dapat daripada buku teks ya, matematik tingkatan 2. Okey, ini cara menyebut unit di dalam tajuk ini. Okey, tips yang pertama, jika saya berjalan 10 km dalam tempoh 1 jam, maka laju saya ialah 10 km per jam. Jika sesuatu zarah bergerak 1 meter dalam tempoh 1 saat, maka cara menyebutnya ialah laju zarah tersebut adalah 1 meter per saat. Okey, dan tips kedua, meter M per minit boleh disebut sebagai meter per minit. Ini adalah formula yang telah cikgu sebutkan sebelum ini, iaitu laju ialah kadar perubahan jarak terhadap masa. Okey, laju bersamaan dengan jarak dibahagikan dengan masa. Dan cikgu ada sebut tentang segitiga JLM. Okey, bagaimana kita hendak menggunakan segitiga ini? Okey, senang sahaja. Jika kita hendak mencari jarak, apa yang perlu kita buat adalah kita perlu menutup bahagian jarak, iaitu J. Okey, kita dapat lihat di sini apa yang tinggal adalah LM. Betul? Okey, LM bersebelahan. Ia memberi maksud laju didarabkan dengan masa. Maka jika soalan meminta kamu untuk mencari jarak, kamu perlu mengambil laju dan darabkan dengan masa. Baik, apa kata jika soalan meminta kita mencari laju?
Ya, apa yang kita perlu buat adalah menutup bahagian L, iaitu laju. Apa yang tinggal adalah J di sebelah atas dan M di sebelah bawah. Ini membawa maksud jarak dibahagikan dengan masa, sama dengan formula yang cikgu telah berikan sebentar tadi. Dan yang terakhir, jika soalannya meminta kita untuk mencari masa, ya, kita perlu tutup masa dan dia punya jawapannya adalah jarak dibahagikan dengan laju. Okey, cikgu harap ini dapat membantu kamu untuk memudahkan kamu menjawab soalan-soalan dalam tajuk ini selepas ini. Okey, sehingga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Terima kasih daripada saya. Assalamualaikum dan selamat belajar.